Boleh start ke? Intan boleh start dah rasanya. Oh, boleh dah. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada Encik Arif dan semua. Saya Intan Nazira Huda dan ahli grup saya ada Sahila, Huda, Idina dan juga Syuhada. Untuk pengetahuan Encik Arif, kami dari Universiti Utara Malaysia dan tujuan kami adakan sesi ini untuk kumpulkan data tentang syarikat Encik untuk kami siapkan tugasan bagi subjek Accounting Information System. Sebelum kita mulakan, saya persilakan Encik Arif untuk perkenalkan diri dan ceritakan sedikit tentang syarikat Encik. Silakan. Okay, Assalamualaikum semua. Minta maaf lah, saya ni tak pandai bercakap sangat. Tapi mungkin kita ni orang cakap, kita sama-sama belajar lah. Okay, senang cerita macam tu kan. Okay, first sekali kalau macam contoh, kita ni ada trademark kita sendiri lah. Dalam company kita ada trademark untuk di-use mana-mana pergi pun kita akan, trademark kita akan bawa. So daripada segi untuk company pula, kita ada dua nama, YNR. Okay, itu daripada orang cakap di-use tu untuk trademark and YNR untuk production lah. Okay, first sekali kita nak tahu pasal segi daripada layout macam mana production lah kan. Betul tak? Okay, kalau macam daripada segi production kita ada macam 4 ke 3 section lah. So first sekali kami kat sini orang cakap company ni orang cakap first sekali baru lagi lah. Dia tak lama pun. Yang untuk memperkenalkan company kami ni, kami baru management yang baru lah. Okay. So memang banyak yang orang cakap, memang ada production, ada sale, ada untuk sales girl salesman memang ada lah. Tapi bila management baru, so kita mula daripada zero lah. Itu yang saya memperkenalkan untuk Dius Food atau lebih kenal orang cakap YNR atau Dius Food lah. Macam tu lah. Dah berapa lama ya Encik punya syarikat tu berjalan? Kalau macam syarikat ni ditubuhkan dalam 17 tahun lah. 2005 lah. Macam tu. So kami ni generasi yang kedua lah yang ambil alih untuk Dius Food ni. Boleh Encik cerita Encik punya position dalam syarikat Encik? So my position ni macam orang cakap pengurus lah. Saya uruskan semua benda kalau macam contoh hal production, hal salesman, sales girl untuk sale, untuk duit keluar masuk semua, memang saya akan bagi untuk one account saya lah. Dia yang akan handle benda tu, duit keluar masuk, production berapa banyak, apa yang perlu untuk company, apa yang perlu kita source untuk company. So itu belah account lah yang akan buat. So saya ni just monitor je apa yang diorang buat. So maknanya kalau ada salah, just kita explanation apa benda yang betul. Itu sajalah. Sebab kalau macam yang urusan yang lain, memang kami together dengan isteri saya lah. So ada bahagian yang dia buat, ada bahagian yang saya buat. So dia membantu saya membantu dia dalam company tu lah. Boleh kami tahu berapa barang ataupun jenis
yang company C keluarkan? Okey, produk yang kami keluarkan, dia satu produk tapi kita ada dua packaging lah. Okey, maknanya buat masa sekarang ni lah. Mungkin akan datang, kita akan buat lagi dua produk lah. Yang produk tu bukan berasas daripada cili lah. Kita buat berasas daripada popcorn, karamel dengan kacang gajus yang ada 3 perisa. Okey, yang sekarang ni memang kami akan 100% buat cabai je lah. Untuk di use food cili ni lah. Sebelum kita mulakan sesi soal jawab untuk yang lebih panjang, soalan pertama daripada saya, bolehkah Cik ceritakan sikit tentang flow sales yang berlaku dalam syarikat Cik daripada Cik dapat order daripada customer, key in data dan sampai payment tu dibuat? Okey, first sekali customer akan order lah daripada ejen kami atau staff kami. Staff tu dia akan inform pada bahagian production lah untuk berapa yang production yang customer nak, kuantiti yang customer nak, and then production tu akan uruskan untuk barang pengeluaran lah. Okey, sebelum barang pengeluaran tu keluar, kita perlu ada bill atau invoice lah untuk mengesahkan barang tu keluar, masuk berapa dan keluar berapa. Itu yang untuk mengesahkan barang keluar itu adalah bahagian akaun lah. Dia yang akan check, dia akan maknanya orang cakap dia akan lebih detail lah berapa costing yang nak pergi hantar. So dia yang buat lah. So bila barang tu dah keluar, kita akan dapat satu invoice untuk mengesahkan yang customer dah dapat barang kita. Okey, bila staff kita hantar, deliver barang tu, so customer tu akan kena tanda tangan satu form lah. Kita cakap invoice yang mengatakan dia order barang tu. So after dia tanda tangan, so maknanya surat invoice tu kita akan simpan, kita akan bagi kopi dengan customer satu, kita simpan, and then orang cakap list lah dekat customer berapa banyak kuantiti yang masuk dengan resit. Itu yang paling penting lah. Resit tu, apa-apa resit kita kena simpan. Sebab resit ni membuktikan proof yang mengatakan kita hantar barang tu. And then lepas tu, resit tu kita akan serahkan pada account akan buat audit lah. Dia akan key in, dia akan filingkan benda tu. So dalam sistem dia akan masukkan itu bahagian account lah. So bermakna after pada account tu memang secara automatik duit tu dah masuk kepada company. Maknanya flow kita dah jual, kita keluarkan production, customer dapat, and then company dapat duit. Payment yang kita buat untuk setakat ni, kita buat cash dengan online sajalah dulu. So kita tak masuk Shopee ke apa ke, kita tak masuk dululah buat masa sekarang ni lah. Boleh saya tahu sistem apa yang Cik guna untuk key in data inventory yang keluar masuk tu? Okey, kalau macam sistem tu kita buat sistem niagawan lah. So sistem niagawan tu kita tahu untuk copy invoice customer, kita tahu barang keluar masuk, resit, siapa alamat rumah customer pun kita tahu. So barang tu dah sampai pun kita tahu, semua dalam niagawan tu lah, dalam sistem yang kita gunakan sekarang ni lah. Sistem tu Cik buat sendiri ataupun ada sesiapa yang ajarkan untuk guna sistem tu? So kita sistem niagawan tu kita beli software tau. Kita beli software, kita dalam masa setahun tu kita key in sendiri. So kan saya ada cakap tadi, account akan key in semua dalam sistem. So dalam niagawan tu lah yang account boleh masuk nama dia dengan password, dan dia boleh key in semua sistem dalam tu. So maknanya orang yang boleh key in dalam sistem niagawan tu hanya orang-orang atasan je. Maknanya dalam 3 ke 4 orang saja yang boleh key in. So dia ada lagi satu sistem, dia masuk je key in, secara automatik niagawan tu ada dalam sistem tu. Maknanya kita boleh tahu berapa banyak ejen yang ambil, berapa banyak dia jual.
Okey, kita boleh daripada sistem tu saja kita boleh tengok grafik ejen-ejen kita macam mana. So, baru kita boleh tahu orang ni okey, dia buat sale. So, kalau tak okey, kita motivate lagi sampai dia boleh buat sale. Alright. Seterusnya soalan daripada yang lain. Silakan. Saya nak tahu Encik Arif ada tak target profit untuk bisnes? Macam setiap bulan ke ataupun setiap tahun macam kena achieve target tu. Okey. Hello? Ya? Dengar tak suara saya? Okey, macam target tu memang kita setiap tahun kita akan buat target lah untuk company. So buat masa sekarang ni company target dalam 100 ke 200 ribu lah dalam masa setahun yang kita kena dapat benda tu. So benda tu yang kita target dan kita matlamat kita nak dapatkan 200 tu. So kita buat macam mana pun kita mesti akan dapat matlamat tu 200 tu, target kita lah. Anggaran dalam maybe dalam 100 ribu ke 100 setengah ke 200 macam tu lah something target yang sekarang ni lah. Promotekan barang-barang kita guna macam social media ke? Okey, kalau macam social media ni kita buat juga. Kita buat Facebook, Instagram. Kalau macam contoh nak cari Facebook kita, tulis dia perencah serbaguna Dius. Maknanya dia akan keluar. So kita boleh tengok lah. Ada ejen kita yang aktif. So kita boleh call dia. Daripada situlah social media pun kita buat. Dengan turun ke expo pun kita pernah buat. Okey, event-event pun kita pernah buat. Bermaknanya orang cakap sale tu, marketing tu tak kita tumpu pada media atau online saja. So kita kena turun juga padang dengan budak-budak kita bagi orang tahu. So kalau sosial media ni setakat tu saja yang dia tahu. Kita tak boleh explanation banyak-banyak sebab kadang-kadang kita explanation dengan orang akan jemu dan orang takkan faham. So bila kita turun padang expo event-event ni, so kita boleh direct face to face. Maknanya face to face tu maknanya orang cakap kita buat, kita boleh tunjuk terus. Daripada situ bila orang beli kita dapat sale. Bermakna dua itulah setakat ni. Kita menggunakan ejen, online pun kita ada dengan event. Setakat ni lah. Okey, soalan daripada yang lain pula. Saya nak tanya, yang macam tadi Cik cakap, Cik ada guna sistem niagawan dalam bisnes Cik. Apa lagi sistem yang Cik guna dalam bisnes untuk secure segala dokumen? Mungkin Cik ada guna manual, kaedah manual ataupun sepenuhnya menggunakan sistem? Okey, tiap-tiap sistem yang kita sewa atau kita beli, kita mesti ada satu secure yang sistem kita untuk kita saja. So kita ada hard disk, pen drive, soft copy, hard copy tu semua kita simpan. Benda tu dalam satu bilik tu, maknanya dalam orang cakap orang atasan, orang tertentu saja yang boleh masuk dalam bilik tu. So bermakna filing-filing dokumen yang lama, yang baru, semua kita dalam tu. Bermaknanya dalam pen drive pun kita ada, dalam komputer pun kita ada. Tapi dalam email ada, dalam awak cakap email lah, macam itulah. Memang ada lah semua. So kita tak boleh nak 100% kita percaya kepada sistem. Kadang-kadang sistem ni pun kadang-kadang orang hack. Betul? So bermaknanya kita kena ada soft copy, hard copy, kita kena ada backup benda tu. Itu penting tu, data-data. Alright. Hello. Ada soalan lagi ke Idina? Ada soalan lagi ke Idina? Kalau tak, I teruskanlah. Tak ada. Okey. Teruskan saya. Okey. Saya nak tanya pasal account maintenance. Encik ada double check tak account maintenance Encik before the closing entry lah? Sebab setiap tahun kita ada closing entry kan. So Encik ada double check tak
sebab selalu kita tak ada direct contact dengan accounting department, so kita ada missed out lah. Faham tak soalan I? Okey. Saya faham. Okey, bukan kata setiap tahun kita akan check untuk akaun. Okey, kita check setiap bulan. Setiap kita akan orang cakap meeting dengan untuk akaun, kita akan double check untuk semua resit tu yang dia akan lampirkan kepada kita setiap bulan lah. So bermakna kira dalam bulan tu kalau ada miss, kita boleh solve benda tu cepat. Kalau macam contoh kita setiap tahun baru kita buat, ujung tahun kita buat audit untuk akaun, setiap bulan yang bulan 1, bulan 2, bulan 3 kita takkan catch up lagi. So kita kena buat setiap bulan. So memang ada benda tu. So setiap bulan akaun akan jumpa saya dengan wife saya, so dia akan explanation berapa duit masuk, berapa duit keluar, berapa yang company perlu bayar, semua benda tu lah. Memang accountant memang kena bagi tahu setiap bulan. Okey, yang audit tu Encik buat sendiri ke atau ada adopt party lain untuk buat auditing? Macam mana? Ada audit kan lepas record semua data and then Encik ada audit you punya record kan? So ya, betul. yang audit tu Encik buat sendiri ke atau ada adopt party lain untuk buat auditing? Okey, buat masa ni tak ada lagi lah kita hire yang untuk yang lain. So memang kita checking sendirilah. Benda tu kita audit sendiri lah setiap bulan. So orang cakap mungkin masa akan datang kita akan bayar orang untuk double check selepas after yang kita check lah. Kita audit dia tu, so kita akan bayar untuk double check balik. So buat masa sekarang belum ada lagi lah benda tu. Okey, baik. So so far ni Encik ada experience tak apa missed out data ke yang accountant pernah buat, macam ada miss recording sales ke apa ke? Hello? Orang lain dengar tak? Dengar. Dengar. Okay. Cik Arif tu ada problem line tu. Untuk recording tu macam ada mistik pada orang cakap pengiraan lah. Macam pernah experience tak apa-apa masalah ke dalam key in data? Itu semua orang cakap, you pergi mana-mana bisnes pun, you ceburi bidang bisnes macam mana pun, setiap bulan mesti ada akan miss. So itulah miss tu. Okey, kita kena solvekan miss tu. Takkan kita nak biarkan miss tu setiap monthly ada miss. So dekat sinilah kita boleh tahu macam mana kita nak solve satu-satu company. Bukan senang nak handle. Kadang-kadang benda miss bukan sikit. Okay? Dia melibatkan ribu. So orang cakap bila melibatkan ribu ni, kita kena 100% cari untuk kita solvekan setiap miss yang ada. So kalau macam human, manusia ni, tipulah, bukan kita robot. Kita ni manusia, mungkin ada kesilapan. Mungkin ada staff ada kesilapan. Tapi dekat situ yang kita kena solvekan benda tu. Baik, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Ada soalan lain ke? Sudah ada soalan? Saya ada. Soalan saya, tadi Encik Arif ada cakap ada department untuk pengeluaran, sales dengan accounting. So saya ada soalan, kalau saya nak tanya department mana yang uruskan penghantaran produk tu kepada customer.
adakah department bahagian pengeluaran ataupun sales? Daripada kalau macam contoh yang query ke benda tu, penghantaran tu lah, kita akan bagi bahagian sales lah. Maknanya sales ni dia tahu mana yang dia nak hantar, dia tahu customer mana yang dia nak jumpa. So dia lebih daripada more kepada customer. Takkanlah kalau macam kita nak jumpa customer, kita nak ambil budak production, jumpakan customer. This is wrong. Tu salah. Bermakna kalau budak sale dia selalu jumpa customer, so biarkan budak sale, kita akan bagi budak sale akan buat kerja. So lepas after account macam saya cakap tadi lah, after account accepted je semua barang boleh keluar, so budak untuk sale ni dia akan ambil, dia akan hantar dekat orang cakap customer dia lah. Okey, baik-baik. Saya faham. Terima kasih. Ada soalan lagi ke yang nak ditanya? Sama. Gina ada? Saya nak tanya soalan boleh tak? Dalam Encik buat bisnes ni kan, ada tak ada problem dalam macam problem dalam company? Contohnya macam masalah shipping delay ke, ataupun sebabkan COVID kan waktu sekarang, so boleh tahu macam ada problem dalam production ke? Sorry, tak jelas lah. Tak jelas can ulang balik boleh tak? Saya nak tanya, ada tak problem dalam production? Contohnya macam kan sekarang ni kan COVID kan, so mana tahu ada delay dalam shipping barang ke ataupun Okey. Sebelum tu kami nak cakap dulu, alhamdulillah sangat-sangat, kami bersyukur sangat-sangat. Semua untuk family diuse ni clean lah, negatif untuk COVID. So bermaknanya memang tak ada orang cakap rangkaian untuk COVID tu lah. And then kalau macam boosting MCO ni, jujur kami cakap, kami tutup dekat-dekat 3 ke 5 bulan. Kami tutup dan kami tak ada production dan kami tak ada income langsung dan sale untuk bius ni lah. So memang kami bayarkan semua staff kami, orang cakap tanpa membuat kerja production pun, tapi kami still bayar juga. Sebab kami tahu staff kami lagi terkesan. So kita kena ada, macam orang cakap, company ni kena ada satu budaya. Kalau staff problem, kita kena stay support dia dalam bidang kewangan. Production tu orang cakap memang close. Untuk MCO memang tutup. So income dekat situ sangat loss. Terima kasih Cik Arif. Ada soalan lain ke? Tak ada. Kalau tak ada, sebelum kita tamat sesi semalam ni, kami ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Arif sebab sudi luangkan masa dan berikan penjelasan yang baik untuk kami. Terima kasih. Inilah, bagus. Anak muda banyak kena belajar lagi ni. Kita belajar sama-sama, bukan kami ni tak adalah tua sangat. Kita ni saing-saing juga. Tapi apa-apa pun, the best you all semua. Okay, untuk go study more, cari experience. Jangan orang cakap ada sikap malas dalam diri tu, buang. You nak satu-satu benda, you kena ada matlamat dengan target you. You kena ingat, you ceburi satu-satu bidang, you duduk dalam satu jalan yang penuh dengan kaca. So bila you masuk mana-mana bidang tu, you dah ada separuh jalan dekat kaca tu. Matlamat you ujung, you kena tempuh kaca juga.
Kalau macam contoh daripada separuh jalan tu, you patah balik, you pergi dah sakit, you patah balik pun sakit. So, you teruskan dengan matlamat you all. Okay? Belajar dan terus belajar. Alright. Okay, Terima kasih Cik Assalamualaikum. Arif dan Baik. Terima kasih Encik Ah, Arif. Sekejap. Encik Arif nak tanya satu boleh? Bukan nak tanya soalan lah, tapi request. Boleh ke? Okey. Boleh tak? Okey. Boleh tak buka semua muka nak screenshot jugalah? Boleh tak? Alah, Kita I tak boleh. santai-santai je. I tak boleh buka kamera sebab dah rosak. Oh. Yes. Encik Arif Alright. nak request Ya. Nak request untuk provide source of document tak? Macam ada receipt ke, invoice ke yang tak guna kan? Boleh provide kami tak sebab kita nak guna untuk appendix secara macam proof lah. Boleh Okey. ke? Tak apa. Nanti wife saya dah akan bagilah. Contohnya dekat Intan lah. Ya, boleh. Boleh. Nanti apa-apa yang tu wife saya akan uruskan dengan Intan lah. Okay. Alright. Alright, thank you. Okay, minta maaf lah kalau salah cakap ke apa tak menjawab soalan ke, minta maaf lah. Tak apa. Terima kasih sebab sudi tolong Alright, kami bye. untuk buat assignment. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you.